Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan cikgu. So, hari ini kita nak tengok bab 7 iaitu kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ini kegiatan yang menyumbang kepada tenaga kerja atau tenaga buruh di Malaysia dan menyumbang kepada pendapatan negara, hasil negara. So, ini adalah kegiatan ekonomi. Okey. So, kalau kamu tengok pada pensel yang berwarna merah, ada 4 objektif. Tapi kita akan tengok 2 sahaja. Cikgu akan jelaskan jenis kegiatan ekonomi. Dan juga cikgu akan jelaskan contoh taburan dia. Okey. Yang selebihnya kita akan sambung pada minggu hadapan. Okey. Baik. Di sini ada sepintas lalu. Okey. Baik, kita pergi kepada bab seterusnya, 7.1. Baik. Seperti sedia maklum, jenis kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 3 jenis, iaitu primer, sekunder dan tertier. Dia ada 3 lapisan. Akan bermula dengan primer, sekunder dan tertier. Okey, boleh faham? Okey, kegiatan ekonomi kita tengok di atas ni. Okey, kamu nampak tak? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan pendapatan. Cikgu abang awal tadi lah. Jadi kegiatan ekonomi di Malaysia terbagi kepada 3 lah. Okay, so kita tengok dengan lebih mendalam. Apakah yang dimaksudkan dengan sektor primer? Merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus. Ia melibatkan bahan mentah. Jadi di sini apabila benda tu melibatkan bahan mentah, jadi dia akan tergolong dalam sektor primer. Contohnya pertanian, pembalakan, perikanan, pelombongan dan peternakan. Yang ni melibatkan alam sekitar dan sumber semula jadi. Okey. Kamu boleh tengok gambar di bawah. Tu perikanan, pertanian, iaitu ladang teh lah di Cameron Highland. Okey. Baik. Jadi kita tengok yang seterusnya. Sektor sekunder. Apa dia? Sektor sekunder. Okey, merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. Okey, dia memberi keutamaan dalam menukarkan bahan mentah kepada barangan siap. Jadi kamu kena tengok di sini. Okey, keyword dia adalah menukarkan bahan mentah kepada barangan siap. Itu yang kita panggil sekunder. Okey, kamu kena faham yang tu lah. Okey. Kalau kamu faham, kamu akan tahu definisi sektor sekunder. Okey, contoh dia iaitu pembuatan atau perindustrian atau pembinaan. Contohnya kita tengok pembuatan sarung tangan. Sekunder lah. Daripada bahan asli, dia proses, dia akan buat sampai siap lah. Jadi itu sekunder. Okey. Baik. Jadi yang seterusnya, contoh pembinaan pun samalah. Benda yang dalam proses kita panggil sekunder. Baik. Kita tengok itu sektor tertier. Sektor tertier adalah sektor yang menawarkan perkhidmatan. Keyword dia adalah menawarkan perkhidmatan. Okey. Jadi sumbangannya memainkan peranan penting kepada pembangunan negara. Jadi sektor sekunder ni perkhidmatan, benda yang dah siap dah. Kita beri servis, maksudnya. Contohnya pelancongan. Dia tak ada produk tapi dia bagi servis kat kita. Itu kita panggil sektor tertier. Jadi sektor yang terjejas musim PKP ni sektor tertier lah. Okey. Perdagangan, pengangkutan, kewangan dan pendidikan. Ini adalah sektor tertier lah. Sektor yang tidak melibatkan sumber alam sekitar ataupun sektor yang tidak perlu diproses. Jadi sektor tertier ni tak berhubung kait lah dengan sektor primer dan sekunder. Dia lari sikit. Okey, cikgu harap kamu faham lah jenis-jenis yang ada. Okey, itu adalah basic dah.
Okey, jadi cikgu harap kamu faham. Jom kita tengok latih diri A. Kita jawab sikit lah. Kita latihan. Nyatakan 3 jenis sektor ekonomi utama di Malaysia. Bila dia sebut nyatakan, soalan sebut nyatakan, kamu hanya nyatakan lah. List kan. Tak perlu nak hurai. Jadi, 3 jenis sektor ekonomi utama di Malaysia adalah sektor primer, sekunder dan tertier. Senaraikan 3 kegiatan ekonomi sektor tertier. Bila dia suruh senaraikan, tak perlu hurai. Jadi kamu ambil lah contoh. 3 kegiatan ekonomi sektor tertier di Malaysia ialah pendidikan, kewangan, pengangkutan. Ambil 3 tu. Okey? Jadi kamu boleh jawab lah. Kan? So, yang seterusnya kita pergi 7.2, iaitu yang terakhir untuk hari ini. Kita tengok di sini sektor primer iaitu sektor pertanian. Antara contoh tanaman utama di Malaysia adalah kelapa sawit. Ya, kita adalah negara yang terbesar dalam menanam kelapa sawit ataupun getah. Kelapa sawit merupakan tanaman jualan terpenting di Malaysia, manakala getah merupakan tanaman jualan kedua terpenting. Ada ekosistem getah. Kadang-kadang harga dia ada jatuh, ada naik. Kelapa sawit pun sama. Okey. Kita tengok sini kawasan tanaman getah yang berwarna hijau ni. Okey, di Ipoh, Perak, Jasin, Taman Limau, Keluang, Labis, Segamat dan Sipar Renggam. Okey, kamu boleh baca di sinilah banyak. Okey. Baik, yang berwarna hijau dalam peta tu adalah tanaman getah. Manakala yang berwarna merah tu kamu boleh tengok adalah kelapa sawit. Banyak kan. Di pantai barat daya, barat semenanjung Malaysia ni kita banyak tanaman. Kan kamu tengok di situ. Getah boleh katakan di setiap negeri di semenanjung ni ada. Okey, tu tak termasuk Sabah dan Sarawak. Okey. Baik, kamu tengok ni contoh pokok getah lah. Kita akan torai getah. Torai getah tak boleh buat tengah hari. Getah tak keluar tengah hari. Dia keluar pagi. Kan? Jadi kamu kena pergi pagi. Okey. Baik, so yang seterusnya. Yang berwarna merah ni kelapa sawit. Kamu tengoklah ni. Sabah Sarawak pun banyak. Okey. Baik. Yang berwarna biru tu adalah bandar. Warna merah adalah lada hitam. Sayur-sayuran es. Sayur-sayuran ni tak banyak lah. Ada di Kundasang. Kalau Semenanjung ada di Semenanjung, ada di Cameron Highland lah. Cameron Highland. Okey. Manakala nanas, ada tanaman nanas. Okey. Baik, itu saja. Dia tak banyak pun. Lebih kepada alas pun dah jadi. Kamu dah tahu banyak. Okey. Baik, yang kedua adalah contoh taburan sektor sekunder, iaitu sektor perindustrian lah. Kamu tengok sepanjang negeri ada sektor industri. Kalau kita di Pulau Pinang, nombor 6 Perai, nombor 6, nombor 5 Kulim, nombor 4 Gurun di Kedah. Okey, nombor 7 paling dekat dengan sekolah kita iaitu Bayan Lepas. Di Batu Kawan pun ada. Di Penang ada 3, 6, 7 dan 8. Okey. Jadi banyaklah. Peluang pekerjaan pun banyak. So kamu tengoklah perindustrian di Malaysia. Yang pertama kamu tengok di sini, melibatkan kegiatan memproses bahan mentah menjadi bahan siap. Okey, yang kedua, kegiatan perindustrian di Malaysia terbahagi kepada 2, iaitu berasaskan sumber dan bukan berasaskan sumber. Okey, pada tahun 2016, sektor pembuatan telah meningkat sebanyak 4.4% menyumbang kepada 255 bilion kepada pertumbuhan KDNK, iaitu pendapatan di Malaysia. Okey. Baik. Kamu tengok di situ, di Sabah dan Sarawak pun tetap ada industri. Okey, kamu tengok ni. Okey, contoh industri sumber dan bukan sumber. Kalau bukan berasaskan sumber, dia melibatkan elektronik dan juga automotif. Kereta apa semua tu lah. Kalau elektrik ni, televisyen, komputer, kamera. Manakala industri berasaskan sumber, dia berasaskan kayu, getah dan kelapa sawit.
kayu ni perabot, papan lapis dan kayu gergaji. Papan lapis ni plywood lah. Kan. Okey, industri berasaskan getah, contohnya tayar, kasut, sarung tangan. Berasaskan kelapa sawit iaitu minyak masak, sabun dan barangan kosmetik. Kan. Okey, kamu tengok ni contoh-contoh di bawah ni ada gambar dia. Okey, sektor tertiar. Ni last lah. Sektor tertiar adalah sektor perkhidmatan yang utama di Malaysia sejak tahun 1980. Kamu boleh tengok ni. P1, P2, P3. Dekat P1 tu mestilah Langkawi kan, pelancongan. P2 dekat Pulau Pinang lah, di bahagian pulau. Okey, perkembangan sektor pelancongan secara tidak langsung meningkatkan keperluan perkhidmatan yang lain seperti pengangkutan, perhotelan dan perhubungan. Nampak tak? Okey, kamu boleh tengok dah di situ. Ni gambar-gambar di bawah, iaitu tempat-tempat yang mana menyediakan sektor perkhidmatan. Jadi sektor-sektor ni lah yang terjejas semasa musim PKP. Okey, kita tengok di situ. Baik. Jadi itu sahaja pada cikgu untuk hari ini. Jadi kita akan sambung 7.3 pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.